Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah dan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbarallah. Okey, buka buku aktiviti. Kita buat latihan pengukuhan untuk maklin dahulu sebelum Ustaz teruskan pembelajaran hari ini. Okey, maklin. Hari Selasa yang lepas Ustaz bagi satu rakaman video berkenaan tentang hukum cara bacaan dalam Al-Quran, iaitu bacaan maklin. Apa maksud maklin? Bacaan lembut. Bacaan lembut iaitu lembut pada sebutan huruf waw mati dan ya mati sebelumnya berbaris fathah. Berbaris fathah tu maksudnya berbaris di atas. Okey. Untuk buku aktiviti halaman 21, bacaan maklin, bulatkan kalimah yang mengandungi bacaan maklin. Yang ni dia minta supaya kita bulatkan mana kalimah yang mengandungi bacaan maklin. Bacaan maklin ni mesti huruf dia huruf waw mati ataupun ya mati. Ni tanda bulat. Sebelum dia mesti berbaris di atas. Sebelumnya mesti berbaris di atas. Mesti berbaris di atas sebelumnya. Okey. Ustaz bagi masa 2 minit sahaja. Sekejap je ni, mudah je. 2 minit, 3 minit. Cuba anak-anak bulatkan kalimah yang mengandungi bacaan maklin. Ustaz bulatkan satu contoh. Satu contoh bacaan maklin. Macam Ustaz kata tadi, maklin ni mesti huruf waw ataupun ya mati. Sebelumnya mesti berbaris fathah, berbaris atas. Okey, contoh. Contohnya Ustaz bulatkan yang ini. Ustaz bulatkan yang ini. Mau'idan. Mau'idan. Kenapa mau'idan? Sebab huruf waw mati. Sebelum dia huruf mim tu berbaris di atas. Itu maklin. Okey, waw mati sebelum dia berbaris di atas. Mau'idan. Jadi anak-anak cuba cari kalimah potongan ayat yang lain yang mengandungi maklin. Bulatkan seperti mana Ustaz bulatkan. Boleh guna pensel ataupun pensel warna. Okey, cuba buat dahulu. Oh, Khadijah dah siap. Dah Ustaz, saya dah siap. Okey, kalau dah siap, Ustaz kira dah siap lah ni Okey, tengok satu persatu. Kita bincang sama-sama. Okey, kalimah yang pertama mau'idan, memang dah maklin. Kemudian kita lihat kalimah qadaitu. Qadaitu. Maklin ke tak? Ini maklin tak? Maklin. Kenapa maklin? Sebab ada ya. Ada huruf ya. Sebelum huruf ya tu berbaris. Sebelum huruf ya berbaris apa? Berbaris atas. Okey, qadaita. Maklin. Okey. Kemudian kalimah seterusnya. Min khaufi. Min khaufi. Maklin ke tak? Maklin. Maklin. Okey, min khaufi. Seterusnya, nakulu. Nakulu. Maklin atau tak? Tak. Tak. Bukan maklin. Sebab huruf waw tu baris mati tapi sebelumnya berbaris hadapan. Maklin ni mesti berbaris atas sebelumnya. Jadi, nakulu bukan. Yauma idzin. Yauma idzin. Ya.
Maklin atau tak? Maling. Maklin. Ustaz, saya ditiap. Fa'inuni. Fa'inuni. Maklin atau tak? Tak. Tak. Tastati'a. Tastati'a. Tak. Tak. Dan fasaufa. Fasaufa. Ya. Maling. Ya. Maklin. Sebab huruf waw sebelumnya berbaris di atas. Seterusnya hina. Hina. Tak. 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 Laqina. Tak. 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 Quraishin. Maling. Quraishin. Maklin. Huruf ya baris mati sebelum baris atas. Kaidahum. Kaidahum. Maling. Maklin. Salatihim sahuna. Salatihim sahuna. Tidak. Tidak. Kenapa lama tak dia beli air tu? Okey. Qaulan. Qaulan. Ya. Maling. Maklin. Ya. Atuni. Atuni. Tak. 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 Bainahum. Bainahum. Ya. Maling. Wabainika. Wabainika. Maling. Maklin. Maling. Kuat Putra memadam. Banyak salah Putra. Salah. Alah. Okey, yang Ustaz bulatkan itu ialah bacaan yang mengandungi maklin. Okey, kalau siapa yang betul semua tahniah. Yang tak betul salah boleh buat pembetulan. Dan boleh tengok beza antara kalimah yang mengandungi maklin atau sebaliknya. Okey, kalau dah siap, tengok slide Ustaz seterusnya. Aminah dah siap. Kalau dah siap, tengok slide Ustaz seterusnya. Uji minda. Okey. Sebelum Ustaz ni, ada lagi ni. Tu Papa Zola lah. Okey, uji minda Papa Zola. Okey, apa yang Ustaz nak uji? Papa Zola nak uji minda anak-anak. Upipin, apakah maksud wuduk? Ingat lagi tak apa yang dimasukkan dengan wuduk? Ustaz nak peringatkan balik sebab ada kaitan antara tajuk wuduk dengan tajuk yang kita nak belajar sebentar lagi. Jadi kita faham dahulu tajuk maksud wuduk. Apa maksud wuduk? Ingat lagi tak apa yang kita belajar dahulu maksud wuduk? Apa yang dikatakan wuduk? Ada siapa ingat tak? Angkat tangan, tekan saja right hand. Siapa yang ingat tajuk wuduk, angkat tangan right hand. Ustaz nak tengok berapa orang yang masih ingat lagi apa maksud wuduk ni. Raja Aina, Firas. Betul ke ingat? Ustaz nak tanyalah. Firas boleh bagi tahu Ustaz tak? Firas. Ini tak boleh. Firas bagi tahu Ustaz apa maksud wuduk? Sebab Firas dia tekan right hand. Kalau dia tekan tu maksudnya dia faham. Dia ingat lagi apa tajuk wuduk. Ingat tak? Tak. Tak ingat. Apa maksud wuduk? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Niat apa? Niat untuk ambil wuduk. Kalau tak ada niat, sekadar kita basuh biasa sahaja. Wuduk ni bermaksud perbuatan kita ambil air, kita ratakan pada anggota tertentu iaitu anggota wuduk berserta dengan niat. Mesti ada niat. Tak ada niat, sekadar hanya kita basuh anggota sahaja. Kalau ada niat, baru menjadi wuduk. Lepas kita tahu apa maksud wuduk, ingat lagi tak macam mana cara berwuduk? Anak-anak Ustaz ingat lagi tak cara berwuduk? Kita ingat balik.
Okey, wuduk sempurna. Yang warna merah menunjukkan perkara sunat, yang warna biru tu menunjukkan perkara rukun. Okey, kita lihat satu persatu cara mengambil wuduk dengan sempurna. Nombor 1, sebelum kita ambil wuduk, dengan tu kita bersugi ataupun gosok gigi. Ini benda sunat. Okey, nombor 1, gosok gigi ataupun bersugi. Tengok pada gambar. Tengok pada anak panah Ustaz tunjuk tu. Bersugi ataupun gosok gigi. Nombor 2, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau kita bangun pagi, jangan terus bangun-bangun terus ambil wuduk. Tanpa kita gosok gigi. Yang lebih baiknya, kita gosok gigi, kemudian baru kita ambil wuduk. Baru sempurna. Nombor 2, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nombor 3, membasuh tangan hingga ke pergelangan. Membasuh tangan hingga ke pergelangan. Okey, ini sunat sebanyak 3 kali. 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Selesai basuh tangan, nombor 4, berkomor-komor. Berkomor-komor. Selesai berkomor-komor, nombor 5, memasukkan air ke dalam hidung. Yang ni berhati-hati, jangan tersedak pula. Sekadar kita masukkan air, cuci, takut ada kesan-kesan atau penababuk di hidung kita tu. Nombor 6, niat. Nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Tak boleh juga baca dalam hati, sahaja aku angkat hadas kecil kerana Allah, ataupun kerana aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu bila kita baca niat, iaitulah pada waktu yang nombor 7 tu. Nombor 7, membasuh muka. Membasuh muka. Sewaktu air, kita simbah air pada muka, waktu air terkena pada muka, pada waktu itulah kita niat, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan air itu rata daripada hujung atas rambut sampai bawah. Sampai bawah dagu ni. Kalau anak-anak ustaz yang ada janggut, ada misai tu, dia kena selit-selitkan bagi betul-betul rata air. Ada tak siapa yang ada janggut dah? Putra ada janggut je Putra? Tak ada lagi kan? Okey. Kemudian nombor 8. Nombor 8, membasuh tangan hingga ke siku. Tangan hingga ke siku. Daripada ujung sampai bawah siku ini perlu diratakan air. Perlu ratakan air. Okey, jangan sapu macam ni sahaja. Tapi sebelah bawah siku ni tidak terkena air. Maksudnya tak sah nanti wuduk kita. Wuduk ini memain peranan. Tidak sempurna wuduk, maka ibadah-ibadah lain juga tidak sempurna. Okey. Kemudian nombor 9, membasuh sebahagian kepala. Selesai saja kita basuh tangan, basuh kepala. Nak usap dekat depan boleh, nak usap dekat belakang boleh, kok tepi boleh, sebelah sini pun boleh. Asal sebahagian kepala. Tak perlulah kita basuh kepala sampai seperti macam orang tengah mandi. Basah habis pakaian. Sekadar cukup sapu sahaja air pada kepala kita. Ustaz, kalau saya tak ada rambut macam mana? Tak ada masalah sebab bukan sapu rambut tetapi sapu kepala. Contoh kalau rambut yang botak tu atau contohnya misalnya dia tak ada rambut, sapu je lah kepala sebab menyapu sebahagian kepala bukan menyapu rambut. Okey, seterusnya nombor 10, membasuh telinga. Membasuh telinga tu, basuh tangan kita, kemudian gosok dalam telinga tu, tolak ke depan. Kejap Ustaz tunjuk, Ustaz buang. Okey, tolak masuk air telinga, kemudian tolak ke depan. Okey. Nombor 11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Tengok buku lali tu mana buku lali? Buku lali yang dia bulatkan. Nampak tak gambar yang dia bulatkan tu? Ni. Yang Ustaz tunjuk dengan anak panah. Ini ialah buku lali. Air mesti rata. Celah-celah
antara jari kaki tu mesti diratakan air. Lalukan, jangan sekadar lalu saja tapi gosok supaya air itu rata, baru sempurna. Dan yang terakhir, tertib. Tertib tu maksudnya apa? Ikut susunan. Tak boleh basuh kaki dahulu baru nak komo-komo, tak sah nanti. Sebab rukun wuduk itu salah satunya ialah tertib, ikut dia punya susunan. Daripada kita gosok gigi sampailah kita basuh kaki. Tak boleh basuh telinga dahulu, tak boleh nak komo-komo dahulu, ikut turutan yang mana dahulu. Kemudian akhir sekali kita baca doa. Nampak tak doa tu? Hujung sekali tu nampak di tanda tangan macam ni. Doa selepas mengambil wuduk, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah saja doa dia. Nanti kita belajar, kita cuba hafal, kita cuba buat, boleh buat. Tak kiralah waktu perbuatan itu sunat, kita buat juga supaya ibadah wuduk itu sempurna. Kita nak ibadah kita ni sempurna, ibadah yang terbaik. Janganlah buat yang rukun saja. Kita buat juga yang sunat. Boleh Boleh. Ustaz harap anak-anak dapat mengingat balik step cara mengambil wuduk dengan sempurna. Sebab wuduk sempurna, maka sempurnalah ibadah yang lain. Kalau wuduk tak sempurna, solat tak sempurna. Baca Al-Quran pun tak sempurna. Kalau kita nak buat ibadah haji, nak tawaf pun tak sempurna. Sebab apa? Wuduk tu yang tidak sempurna. Jadi wuduk ini kunci juga kepada ibadah-ibadah lain. Jadi bila sempurna wuduk, insya-Allah sempurnalah ibadah lain. Solat kita sempurna, baca Al-Quran kita bagus. Kita nak buat ibadah haji, tawaf sebagainya pun, insya-Allah Allah akan terima. Okey. Itu saja berkenaan tentang wuduk. Yang ni yang kita nak sambung. Tajuk hari ini iaitu berkaitan tentang, sekejap Ustaz tukar slide. Tajuk pendidikan Islam iaitu solat tiang agama. Solat tiang agama. Kalau untuk bantuan lebih lagi, anak-anak boleh tengok pada buku teks pada halaman 102, 104. Pada halaman 102, 104. Sekejap Ustaz, saya balik. Kita lihat objektif dan kriteria kejayaan. Murid dapat menghuraikan solat fardu dan waktu menunaikannya. Yang kedua, menganalisis kepentingan menunaikan solat fardu. Okey. Menghuraikan solat fardu, hari ini Ustaz nak anak-anak tahu apakah itu solat fardu dan waktu bila kita kena tunaikan. Berapa waktu ada solat ni? Solat ada berapa? 5 waktu. Ada 5 waktu. Dan kita 5 waktu tu waktu bila kita kena tunaikan. Yang kedua, kita analisis kepentingan menunaikan solat fardu. Kita lihat apa kepentingan, kenapa kita kena sembahyang. Kriteria kejayaan, murid dapat mengetahui kepentingan dan mendirikan solat 5 waktu dalam kehidupan. Apa yang kita belajar hari ini dikira berjaya jika daripada apa yang Ustaz terangkan, anak-anak Ustaz dapat tahu kepentingan. Kenapa kena sembahyang? Kemudian kena solat 5 waktu. Bila kamu mendirikan solat 5 waktu, baru kita berjaya daripada apa yang kita belajar. Kalau kita belajar tapi kita tak boleh nak solat 5 waktu, tak cukup, maka tak berjaya lagi lah apa yang kita belajar pagi ni. Jadi Ustaz harap selepas ini, apa yang kita belajar, kita dah tahu dah kenapa abang kena solat, kenapa kakak kena solat. Jadi kakak ataupun abang-abang anak Ustaz ini
wajibkan diri kita usaha, latih diri kita untuk kita solat 5 waktu. Okey, nanti Ustaz buka buku teks. Rizki tanya muka surat berapa. Okey, boleh lihat pada muka surat 102. Dalam buku teks, muka surat 102. Tak apa kan kalau tengok ke screen. Tak apa. Tak apa. Kalau nak tengok slide Ustaz pun tak ada masalah. Nak tengok slide Ustaz pun tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya solat tiang agama. Solat tiang agama. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni macam tentera saja, dia duduk dalam hutan. Dia pun mendirikan sembahyang. Gambar yang kedua, ada orang yang sembahyang, dia berada di dalam kapal terbang. Maksudnya dalam kapal terbang pun dia boleh sembahyang. Kemudian gambar ini mungkin di tempat kerja pun dia sembahyang. Yang ni gambar di tempat yang sejuk pun dia sembahyang. Yang ni pakcik atuk yang dekat bedang padi pun sembahyang. Yang ni duduk dalam kapal pun sembahyang. Maksudnya solat itu suatu benda yang penting. Solat itu satu benda yang penting. Tak kira di mana kita berada, mesti kita tunaikan solat 5 waktu. Tidak ada pengecualian ataupun ada mereka-mereka yang terkecuali daripada menunaikan solat 5 waktu. Ada. Siapa dia yang terkecuali? Orang gila. Orang gila dia tak payah solat 5 waktu. Jadi kalau kita tak semayang, samalah kita dengan orang yang gila tu. Sama taraf dia. Hanya orang gila Allah kecualikan dia daripada solat 5 waktu. Orang yang sakit pun kena solat 5 waktu. Walaupun dia tak boleh bergerak. Walaupun dia makan tak lalu, dia kena solat juga. Tapi dengan cara yang Islam ajar. Okey. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? As-salatu li waqtiha wa man taraka as-salah fala dinalahu wassalatu imanuddin. Solat itu pada waktunya. Jadi kena solat pada waktunya. Orang azan saja, kita tengah buat kerja, berhenti sekejap. Kemudian kita solat 5 waktu. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya. Orang yang tinggal solat ni tidak ada agama baginya. Dan solat itu merupakan tiang agama. Imanuddin. Imanuddin tu maksudnya tiang agama. Riwayat Baihaqi. Jadi hadis Nabi ini nak bagi tahu betapa kerasnya Nabi memang tak suka orang yang sengaja meninggalkan solat. Sampaikan Nabi kata, kalau kamu tinggalkan solat seumpama kamu tak ada agama. Sedangkan kita ni beragama Islam. Kita percaya tentang Allah. Kita percaya tentang Nabi Muhammad SAW. Kita percaya tentang syurga neraka. Jadi, maka dengan itulah kita wajib atas diri kita untuk usaha untuk mendirikan solat 5 waktu. Kalau umur 7 tahun ni, Nabi minta ibu dan ayah supaya ajar, bentuk anak-anak untuk mendirikan solat 5 waktu. Sekarang umur anak-anak ustaz ni 7 tahun. Waktu inilah waktu yang paling sesuai untuk kita berusaha belajar tentang solat. Bila umur 10 tahun dah wajib semua kena solat. Kalau tak 10 tahun pun tak solat, Nabi dalam hadis Nabi sebut boleh rotan ataupun pukul sekadar tidak mencederakan untuk memperingatkan tentang kefarduan solat. Jadi umur 7 tahun ni kita cuba belajar, usaha belajar untuk mendirikan solat 5 waktu. Boleh? Okey. Kita lihat dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apa maksud dia? Sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan
atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi siapa yang kata ustaz saya orang beriman. Kalau orang beriman, Allah sebut satu ketetapan memang wajib kepada mereka yang beriman untuk melaksanakan, untuk mendirikan solat 5 waktu. Ayat ini antara dalil tentang berkenaan tentang kewajipan manusia untuk mendirikan solat 5 waktu. Kenapa perlu menunaikan solat? Mengapa setiap Muslim perlu menunaikan solat? Mengapa kita kena tunaikan solat? Ada siapa boleh bagi tahu Ustaz? Kenapa kita kena sembahyang? Sebelum Ustaz terangkan dalam slide Ustaz, Ustaz tanya dulu anak-anak Ustaz. Kenapa kita kena sembahyang? Siapa nak jawab buka mic. Buka mic. Ustaz tutup dulu semua mic. Siapa nak jawab? Kenapa kita kena sembahyang? Nak dapatkan pahala. Nak dapatkan pahala. Bagus. Lagi? Nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Orang yang antara tiket ataupun kunci ke syurga ialah mendirikan sembahyang. Lagi? Apa dia Afi? Tak nak masuk api neraka. Tak nak masuk api neraka. Siapa yang tak nak masuk api neraka pun kena sembahyang. Sebab sembahyang itulah yang melindungi dirinya daripada seksa api neraka. Terima kasih anak-anak Ustaz. Okey, kita akan lihat kenapa kita kena solat, kefarduan solat. Solat ialah perkataan. Ini maksud solat. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau orang tanya, apa maksud solat? Solat ni ialah perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Okey. Okey, kita lihat waktu solat pula. Waktu solat. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Solat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat solat subuh? 2 rakaat. 2 rakaat. Siapa yang sembahyang subuh pagi ni? Tekan right hand. Ustaz nak tengok. Siapa yang solat subuh, tekan right hand dekat skrin. Hari ni dia solat subuh. Okey, bagus. Aufa solat, solat, siapa lagi ni? Aufa, Afina solat, bagus. Putra Rizki solat. Betul Putra? Bukan bangun Okey, tahniah yang solat subuh pagi ni. Okey, solat subuh ni 2 rakaat. Waktu bila kita mula terbit fajar siddiq. Kalau tengok langit nampak nak merah sikit tu, masuk waktu solat. Dan terbit matahari. Bila matahari tu dah terbit, maksudnya dah habis dah waktu solat subuh. Habis dah masa. Itu waktu solat subuh. Kemudian solat yang kedua, solat zuhur. Solat zuhur, berapa rakaat solat zuhur? 4. 4 rakaat. Bermula daripada gelincir matahari dan terbit sedikit bayang-bayang. Yang ni kita kena letak batang kayu dekat tengah panas, kita boleh nampak maksud gelincir matahari. Nanti Ustaz tunjuk video nanti. Dan akhirnya ialah bayang-bayang sama panjang dengan objek. Itu solat waktu zuhur. Biasanya daripada pukul 1 lebih sampai pukul 4 lebih tu waktu zuhur. Kemudian selepas solat zuhur, solat asar. Solat asar berapa rakaat? 4 juga rakaat. Iaitu bermula daripada bayang lebih panjang daripada objek sehinggalah terbenam matahari. Ni dekat dengan masuk petang dah, dekat pukul 7 lebih. Habis waktu asar. Okey, solat pertama subuh, kedua solat zuhur, ketiga solat asar 4 rakaat. Seterusnya,
Solat maghrib. Solat yang keempat, solat maghrib. 3 rakaat. Bermula daripada terbenam matahari sehingga hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Yang keempat, yang kelima, solat isya. Solat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Okey, bagus semuanya. Okey, sebab semua bagus, Ustaz akan share satu video pada semua. Ustaz tak nak yang bercakap waktu Ustaz tayang video, boleh Kita tengok sama-sama. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi Ustaz tak nampak. Ustaz tak nampak video. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak nampak? Solat isya. Usolli fardan isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Mendalami serta memahami akan maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Upin Ipin Iko. Lagi sekali. Okey. Best lah. Okey, lagi sekali Ustaz pasang. Tak habis dah Ustaz ajar ni. Okey, lagi sekali. Dah tadi tu. Nanti dah dengar. Farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardan isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Mendalami serta memahami akan maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Upin Ipin Iko. Okey, kita sambung balik yang kita belajar. Mana Ustaz punya ni? Boleh baca tak? Kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Kenapa kita kena solat 5 waktu? Ustaz buat yang rumi punya. Okey, kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Yang pertama, bukti keimanan kepada Allah. Yang kedua, mendapat pahala dan kuatkan iman. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Orang yang nak akhlak baik, dia kena solat 5 waktu. Yang keempat, menghapuskan dosa. Dengan kita menunaikan solat 5 waktu, kita ambil wuduk pun dah menggugurkan dosa-dosa kecil. Bila kita ambil wuduk, air yang gugur bersama dengan daripada anggota tu akan juga gugur bersama dengan dosa-dosa kecil. Yang keempat, memperoleh ketenangan. Orang yang dalam keadaan sulit, orang yang dalam keadaan yang rasa sedih, risau sebagainya,
Salah satu cara untuk dia mendapat ketenangan ialah dengan cara sentiasa berwuduk. Dan yang terakhir, mendisiplinkan diri. Sebab orang yang menunaikan solat 5 waktu, orang yang disiplin. Dia akan solat di awal waktu, dia akan ikut time. Jadi orang yang sempurna solat dia akan suka tepati masa. Okey. Hukum meninggalkan solat. Yang ni yang kawan kamu kongsi tadi. Kalau tinggalkan solat, apa yang berlaku? Hukum yang pertama, sengaja dan mempersendakannya. Dahlah sengaja tak nak sembahyang, kemudian bila tengok orang sembahyang, dia mempersendakan orang yang mendirikan solat. Hukum dia jatuh kafir dan wajib bertaubat. Maksudnya, siapa yang sengaja kemudian mempersendakan rakan-rakan yang solat, contohnya boleh jatuh kafir dan wajib bertaubat. Ni dosa besar. Kalau dah jatuh kafir, maksudnya tempat dia memang dalam neraka. Okey. Hukum yang kedua, sengaja kerana malas. Dia tahu sembahyang tu wajib tapi dia tak sembahyang sebab apa? Sebab malas. Dia sanggup pergi tidur lagi daripada nak solat. Kalau solat subuh tu sanggup lagi tarik selimut. Walaupun dia dah dengar orang azan berulang kali. Ayah dah azan dah dekat telinga pun tak nak bangun juga. Apa hukum dia? Jatuh fasik dan wajib bertaubat. Fasik-fasik ni maksudnya. Yang ketiga, tidak sengaja. Maksudnya mungkin dia solat tertidur sampai matahari naik. Tertinggal solat subuh. Maksudnya tak sengaja. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Kalau kita meninggalkan solat disebabkan tak sengaja. Contohnya, kita subuh terlewat bangun. Matahari, ayah lupa nak gerak. Ataupun jam tak bunyi. Tiba-tiba bangun, matahari dah tengah dekat atas dah. Pukul 12 dah bangun. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Okey. Jadi ada 3 hukum. Sengaja dan mempersendakan. Yang kedua, sengaja kerana malas. Yang ketiga, tidak sengaja. Kalau sengaja, kemudian mempersendakan orang yang mendirikan solat, jatuh kafir dan wajib bertaubat. Kalau sengaja sebab malas, jatuh fasik dan wajib bertaubat. Yang ketiganya tidak sengaja, dimaafkan. Okey, lihat gambar ni. Bagaimana keadaan sekalipun, jangan tinggal solat. Tengok gambar yang pertama, anak tu dia terlewat. Berlari dia untuk sama-sama untuk mendirikan solat secara berjamaah. Ustaz Arab, anak-anak ustaz pun beginilah. Kalau pergi ikut sembahyang terlewat, cepat kita nak ikut biar kita dapat pahala ganjaran solat berjamaah. Kalau dekat rumah sekarang ni, kalau tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, kita solat bersama ayah ataupun abang ketika berada di rumah. Gambar yang kedua, ada gambar pakcik tu dia sembahyang. Pakai kaki palsu je, cacat. Tetapi dia tetap mendirikan solat. Jadi kalau kita tengok diri kita ni sempurna. Ustaz tengok anak-anak ustaz semua sempurna. Kaki cukup, tangan cukup, telinga cukup, mata boleh melihat. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat fardu. Biar kita letak diri kita rasa malu kepada pakcik ya. Walaupun dia tak ada kaki, kaki palsu saja, tapi dia tetap mendirikan solat 5 waktu. Okey. Apabila orang yang meninggalkan solat, akan muncul seekor ular yang bernama Saujaul Aqra. Dan ular itu dia akan belit manusia ketika dia mati di dalam kubur. Bila dia masuk dalam kubur ataupun alam barzah, kalau dia tak solat, ular ini akan menunggunya di dalam lubang kubur nanti. Apa yang dia buat? Ular itu berkata, Allah menyuruh aku membelasah engkau kerana engkau mensia-siakan sembahyang subuh. Dipukul dari waktu subuh sehingga naik matahari. Kemudian dipukul, dihentak hingga terjunam ke perut bumi kerana meninggalkan sembahyang zuhur. Kemudian dipukul lagi kerana meninggalkan sembahyang asar. Begitulah seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isyak. Dan seterusnya ke waktu subuh semula. Dan siksaan ini berterusan oleh ular ini sehinggalah hari kiamat. Jadi kalau kita tak nak tubuh badan kita menjadi tempat belasahan, dipukul oleh ular ni, ataupun dibelit oleh ular ini, maka jaga sembahyang. Sebab
Apabila manusia, anak Adam itu meninggal dunia, selesai sahaja dia ditanam di dalam kubur, ahli keluarga bergerak balik ke tempat rumah masing-masing. Ketika itu ular ini akan keluar di dalam dia lahat. Kemudian dia akan belik manusia yang meninggalkan solat. Sehingga bunyi tulang remuk itu dapat didengari oleh makhluk lain. Kecuali dua makhluk saja tak dengar. Iaitu makhluk yang bernama manusia, yang keduanya makhluk yang bernama jin. Dua makhluk ni tak dengar bunyi apa yang berlaku dalam kubur. Tetapi makhluk lain mendengar apa yang berlaku kalau manusia itu diseksa di dalam kubur. Burung dengar, rumput dengar, segala makhluk lain dengar. Dia tahu apa yang berlaku di dalam kubur. Dan bunyi tubuh badan tulang manusia yang bunyi kerana hancur di belik itu juga didengari oleh makhluk. Kecuali manusia saja dengan jin. Dia tak dengar. Sebab itulah kalaulah manusia ni boleh dengar, nascaya manusia ni akan jaga solat 5 waktu. Cukup masa orang azan, penuh masjid dan surau. Sebab kita tak dengar, kita tak tahu apa yang berlaku. Okey. Jadi ustaz harap anak-anak ustaz dapat jaga solat 5 waktu. Pelihara diri kita daripada menjadi pukulan ataupun menjadi bahan seksa oleh Saujaul Aqra ataupun ular yang Allah perintahkan untuk seksa manusia yang meninggalkan solat 5 waktu. Okey. Seterusnya kita nak buat aktiviti. Cepat muka surat 110. Muka surat 110. Buku aktiviti. Saya dah buka. Dah buka Okey. Muka surat 110. Apa yang dia perlu buat? Gariskan jawapan. Gariskan jawapan yang betul. Okey, ustaz akan baca. Anak-anak perhatikan. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan garis jawapan yang betul. Dimulai dengan yang pertama, membaca Al-Fatihah. Yang pertama, membaca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Yang keduanya, Takbiratul Ihram. Dan diakhiri dengan salam atau sujud. Salam atau sujud. Okey, gariskan jawapan yang betul. Salat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan 1. Membaca Al-Fatihah. 2. Takbiratul Ihram. Okey, pilih antara satu ni. Membaca Al-Fatihah ke Takbiratul Ihram dimulai. Dan diakhiri dengan salam atau sujud. Okey, dah garis belum? Lam. Dah garis? Lam. Dah, okey. Nombor 2. Sekejap lagi baru ustaz beritahu jawapan. Nombor 2. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya, nombor 1 wajib, nombor 2 sunat. Ni wajib, ni sunat. Menunaikan solat, yang ni 5, yang ni 3. Waktu. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya, nombor 1 wajib, nombor 2 sunat. Pilih antara 2. Menunaikan solat, yang ni 5, yang ni 3. Waktu. Okey, garis pilih jawapan. Dah pilih? Belum lagi. Dah. Okey. Saya tak tahu. Okey, boleh ustaz teruskan nombor 3. Ustaz, muka surat berapa tu? Baru tanya muka surat 110. Ni macam mana Ustaz? Tak tahulah. Tulis kat mana? Tulis kat ni lah tempat ni, gariskan antara ruang kosong tu. Tak apa, kejap lagi kita buat. Okey, nombor 3. Jika kita melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, kita akan memperoleh ketenangan atau kesibukan. Sama ada ketenangan, ni ketenangan atau kesibukan. Pilih antara 2.
Jika kita melaksanakan solat 5 waktu dan dengan sempurna, kita akan memperoleh ketenangan dan kesibukan. Okey, dah buat dah? Tak, saya tak tahu. Tak, jom saya tak siap lagi. Buat cepat. Okey, kita tengok jawapan. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca Al-Fatihah ke Takbiratul Ihram? Dimulai dengan Al-Fatihah ke Takbiratul Ihram? Takbiratul Ihram. Solat ialah perkataan perbuatan dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam atau sujud. Salam ke sujud? Salam. Salam. Diakhiri dengan salam. Okey, Ustaz baca balik. Solat ialah perkataan perbuatan tertentu yang dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, nombor 1 selesai. Nombor 2. Cukup setiap syarat Islam yang wajib atau sunat? Wajib. Wajib. Okey, menunaikan solat 5 atau 3? 5 ke 3 waktu? 5 waktu. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Okey, garis pada tempat Ustaz garis. Selesai. Nombor 2. Nombor 3. Jika kita melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, kita akan memperoleh ketenangan. Bagus, ketenangan. Sebelah dia tu kesibukan. Okey, selesai. Kita lihat muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Belum habis lagi. Okey, Ustaz tunggu. Ustaz masuk lagi. Belum. Ya. Okey, dah siap. Okey, dah siap muka surat 111. Ya. 111. Muka surat 111. Kenal pasti jenis solat dan bilangan rakaatnya. Okey, kenal pasti jenis solat dan bilangan rakaatnya. Nombor 1, dia kata mula bayang-bayang lebih panjang daripada objek. Akhirnya terbit matahari. Terbit matahari. Subuh. Solat subuh. Okey, tulis solat subuh dekat sini. Tulis solat subuh dekat sini. Sod baha subuh. Tulis subuh kat situ. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Dua rakaat. Tulis 2 rakaat. Solat subuh rakaat 2. Terbenam matahari asar. Okey, nombor 2. Terbit fajar siddiq, terbit matahari. Terbit fajar siddiq. Salah lah. Bukan solat subuh. Apa udah subuh ni? Zuhur. Bukan solat subuh. Solat subuh nombor 2. Bayang lebih panjang. Solat asar. Terbenam matahari asar. Nombor 1 ni solat asar. Asar. Apalah Ustaz ni? Alah maaf, tak nampak. Okey, solat asar. Ain, Sod, Ra. Berapa rakaat? 4. Apalah Ustaz ni? Nombor 2, terbit fajar siddiq. Terbit kemudian akhirnya terbit matahari. Yang ni baru solat subuh. Yang ni solat subuh. 2 rakaat.
Nombor 3, hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Akhir dia terbit fajar siddiq. Ni solat apa nombor 3? Nombor 3 solat apa? Nombor 3 solat Isyak. Isyak. 4 rakaat. Okey, dah siap belum nombor 1, nombor 2? Ustaz nak turun ke bawah sikit. Dah siap dah? Saya belum siap nombor 2. Saya belum siap nombor 3. Cepat. Okey, nombor 4 Ustaz buat Saya sambil-sambil. siap. Nombor 4, gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Kemudian akhirnya bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Solat Maghrib. gelincir matahari. Matahari gelincir dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Solat Maghrib. salah. Solat zuhur. Solat Isyak. Solat zuhur. Isyak dah ada. Isyak ni nombor 3 isyak. Solat zuhur. Berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Dah siap dah. Last sekali. Nombor 5. Dah. Oh, ada 4 saja. Okey, nombor 1 solat asar, nombor 2 solat subuh, Ustaz. nombor 3 solat isyak, nombor 4 solat zuhur. Saya dah. Dah. Okey, seterusnya last sekali. Muka surat sebelah. Ustaz, saya tak siap lagi. Belum lagi. Okey, cepat. Ada Google Meet Fund. Dan nombor 3 yang dekat sebelah lah tu apa? Nombor 3. Sebelah lah tu apa? Mana ada ya? Tu tak boleh balik jap. Dah. Biar ni solat isyak. Hamzah, isyak. Empat rakaat. Okey, dah siap belum? Ustaz nak ke muka 112? Dah Belum. Belum. Bawa cuba. Dah. Tak apa, yang belum kita ikut Ustaz buat. Okey, yang nombor 3, lengkapkan dialog dengan jawapan yang sesuai. Ibu, setiap kali selepas solat, saya berasa tenang. Terutamanya apabila... surat satu-satu. Tak apa, jap lagi Ustaz pusing balik ke muka surat tu. Kita tengok muka surat 112 jap dulu. Ibu, setiap kali selepas solat, saya berasa tenang. Terutamanya apabila saya solat pada awal waktu. Apakah lagi kepentingan solat kepada kita? Okey, jawapan dia ada ke atas. Apa lagi kepentingan? Ustaz tulis jawapan bahasa Melayu ke atas. Kamu pilih, tulis balik dalam kotak tu. Yang pertama, ni yang ni. Yang kedua, mendapat pahala dan menguatkan iman. Nombor 3, membentuk akhlak mulia.
Okey. Anak-anak pilih jawapan dia. Mana satu jawapan dia. Ustaz tulis kod Rumi untuk bantu. Bukti keimanan kepada Allah. Nombor 5. Mendisiplinkan diri. Kalau ni, mana muka awak? Mendisiplinkan diri. Menimbulkan Aminah. permusuhan. Okey, pilih jawapan dia. Kepentingan solat kepada kita. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa? Jawapan yang pertama. Mendapat pahala dan menguatkan iman. Mendapat pahala dan menguatkan iman. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, bukti keimanan kepada Allah. Bukti keimanan kepada Allah. Yang keempat, mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri. Okey, itu jawapan dia. Okey, nampak tak? Nampak Lihat lagi. Tak apa, buat dulu. Ustaz biarkan kamu menyalin dahulu. Ustaz, tak nampak. Ya. Tak nampak? Ustaz besarkan sedikit. Nampak tak Zara? Nampak. Okey.